Adam ni tuan-tuan lahir pada tahun 67. Dia merupakan anak sulung daripada 8 orang adik-beradik kalau tak silap saya. Betul, ada adik dia yang meninggal dunia, tetapi itu ketika kecil. Itu ketika rumah mereka yang terletak di Simpang Lelong, Georgetown, Pulau Pinang, dah tak ada dah pun kampung tu, terlibat dengan kebakaran hingga menyebabkan adik dia ketika itu, Azimah tak silap saya, meninggal dunia. Itu je lah satu-satunya kejadian yang kalau nak dikaitkan dengan adik Adam meninggal dunia. Baik, apa yang berlaku? Disebabkan dia terlampau tertekan dengan penderaan bertali arus yang diterimanya, pada suatu hari Adam telah membawa keluar sejumlah senjata dan juga peluru menuju ke Kuala Lumpur. Ini kena ketika itu dia sangat stres. Ketika dia keluar tu, dia sembunyikan senjata dalam pakaian, dalam beg dia. Dia hanya ada 2 saja destinasi, sama ada hendak pulang saja ke kampungnya di Pulau Pinang ataupun pergi ke Kuala Lumpur untuk bertemu dengan panglimanya. Ini kerana bagi Adam, dia nak jumpa panglima dia kerana pegawai dia di camp macam tak pedulikan aduan-aduan dia itu, kerana dia percaya panglima dia boleh menyelesaikan aduan-aduannya itu. So bila dia timbang-timbang mana nak balik, nak pergi Penang ke nak pergi Kuala Lumpur, Adam decide pergi ke Kuala Lumpur. So dia naik bas dan dia tinggal di sebuah hotel murah dekat Chowkit Road, Kuala Lumpur. Namun di sinilah sekali lagi ketika beliau nak tidur malam, penderaan yang terpaksa beliau lalui itu akhirnya menghantui beliau hinggalah beliau tidak dapat mengawal perasaannya. Beliau merasakan seolah-olah ada satu suara yang menyuruhnya berbuat sesuatu. Itulah yang menyebabkan beliau keluar dan mengamuk di Jalan Tunku Abdul Rahman dan kawasan Chowkit dan kawasan sekitarnya. So apa yang berlaku adalah dia telah melepaskan tembakan rambang hingga menyebabkan kebakaran. Sebuah stesen minyak tersebut meletup. Namun malang sekali apabila peluru yang dilepaskannya itu telah ricochet ataupun melantun dan mengenai salah seorang orang awam hingga menyebabkan orang awam yang tidak berdosa itu meninggal dunia. Jadi berlakulah satu operasi besar-besaran yang dilancarkan. Ketika itu polis semua tak tahu siapa yang mengamuk ni, kan? Siapakah lelaki yang mengamuk ni, sehinggalah rupa-rupanya apabila disiasat ternyata dia adalah Adam Jaafar. Jadi ketika itu polis hanya ada 2 saja pilihan, sama ada hendak menangkapnya hidup-hidup ataupun menembak mati tentera ini. Ini dinyatakan sendiri oleh Zaman Khan pada saya, oleh arwah Tan Sri Zaman Khan pada saya. Jadi dalam keadaan genting itu, salah seorang pegawai tinggi tentera iaitu Jeneral Ghani memberitahu pada arwah Tan Sri Zaman bahawa let them solve the problem. So beliau sendiri bertindak memujuk Adam untuk menyerah diri. Dalam tempoh itulah akhirnya dalam proses pujuk memujuk tu, Adam akhirnya akur dan menyerah diri. Dalam peristiwa tersebut, apabila perbicaraan dilangsungkan, Adam didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman gantung. Namun hakim mendapati beliau mengalami masalah mental, lalu instead of menjalani hukuman gantung, beliau telah dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan untuk menjalani rawatan. So almost 10 years juga dia berada di Hospital Tanjung Rambutan sebelum dibebaskan. Namun episod kesedihan Adam ni tidak berakhir di situ, kerana apabila beliau keluar pula daripada Tanjung Rambutan, beliau berhadapan pula dengan masyarakat, dengan publik yang memandang serong dengan apa yang telah berlaku. Apatah lagi apabila fitnah yang beliau dikaitkan dengan kes kematian adiknya oleh Sultan Johor bla 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 tu semakin menjadi-jadi. Ini menyebabkan dia tak dapat nak cari makan, tak dapat nak bekerja dan sebagainya, hingga menyebabkan dia terpaksa mencari besi-besi buruk hingga menjerumuskan dia dalam bidang dalam penagihan dadah. Tuan-tuan nampak tak, daripada seorang anggota tentera yang masuk tentera demi untuk melawan musuh, hasrat yang untuk mempertahankan agama, bangsa dan negaranya, tapi hanya disebabkan satu perkara, ia bertukar menjadi satu mimpi ngeri buat anggota tentera ini.